Salam ubah kepada tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, terutama sekali yang berada bersama kita pemimpin ya, Saudara Hamzah Abdullah daripada PAS, Christina Liu, Datuk James, juga saya lihat tadi Saudara Sabribi daripada sebagai pegawai eksekutif Pakatan Rakyat di Kuala Lumpur. Dan ini perhimpunan kebangkitan rakyat ini tidak akan jadi pada petang ini kalau bukan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini. Dan juga tidak lupa ya, MP Kota Kinabalu, Dr. Hiu King Chiu, yang saya rasa beliau ada bersama-sama dengan rakyat di belakang tadi. Tuan-tuan dan puan, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan dengan cerita sedikit mengenai sejarah negeri Sabah. Adakah tuan-tuan tahu ya, pada tahun 1959, baru juga saya terbaca dalam satu artikel ya, bahwa minyak kita di Sabah ini ataupun North Borneo pada ketika itu dijumpai ya, we found oil in Sabah ataupun North Borneo pada tahun 1959. That is as early as we know yang minyak ada di negeri Sabah, negeri North Borneo pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan, Sabah dikatakan terkaya, the second richest state ya, yang terkaya, kedua terkaya di Malaysia ketika itu pada tahun 1970-an. Tetapi apakah terjadi tuan-tuan dan puan pada masa sekarang kepada negara kita ini? What happened to Sabah now? Sudah menjadi satu negara yang termiskin di Malaysia. Bukan Pakatan Rakyat yang mengatakan Sabah ini miskin, tidak. It is not Pakatan Rakyat yang mengatakan Sabah ini miskin, bukan. Tetapi ini datang daripada laporan Bank Dunia sendiri. Bank Dunia yang diiktirafkan sebagai satu pertubuhan antarabangsa yang boleh mengatakan laporan yang betul-betul dikatakan boleh dipercayai bahawa Sabah sudah menjadi negeri yang termiskin di Malaysia. Dan di mana kemiskinan itu tuan-tuan dan puan? Adakah kita melihatnya di bandar-bandar? Datang pergilah di luar bandar misalnya. Orang-orang kaum rumus ya misalnya dilaporkan menjadi kaum masyarakat yang termiskin sebenarnya 40%. Jadi sampailah pada satu ketika kalau saya kerajaan BN UMNO Barisan Nasional, saya sungguh malu kerana pada satu ketika satu duta daripada Eropah datang ke Sabah untuk mendirikan rumah untuk seorang penduduk di Kota Merudu. Begitulah keadaan kedudukan kita di Sabah ini, hingga duta daripada luar negeri datang untuk membina rumah untuk rakyat kita. Di manakah peranan dan prihatinnya kerajaan Barisan Nasional, Barisan UMNO di Sabah, tuan-tuan. Renungkanlah. Sebelum itu Sabah memang kaya seperti saya katakan tadi, dari segi tembakaunya, getahnya, emasnya, kopernya, seterusnya, kelapa sawitnya, balangnya, dan juga minyak dan gas. Dan satu lagi tarikan di Sabah ialah pelancongan. Semua ini membawa revenue yang banyak kepada negeri Sabah. Tetapi tuan-tuan dan puan, apa terjadi selepas 50 tahun, 55 tahun di bawah kerajaan Barisan Nasional UMNO ini? Tuan-tuan dan puan, kita sudah, saya katakan tadi, menjadi satu negara yang termiskin. Malu karena ini negara adalah satu negara yang kaya sekali, tetapi kenapakah rakyatnya miskin? Infrastruktur, lihat saja infrastruktur. Kalau kita pergi ke kota, kita pergi ke Sandakan, kita gunakan jalan raya, dikatakan highway. Betulkah ini highway, tuan-tuan? Kalau kita lihat lubang sini, lubang sana, depression sini, depression, macam ombak saja. Landslide, ya? Ada tanah runtuh di sini sana. Ini semua membahayakan, bukan saja menyenangkan
penduduk ataupun rakyat Sabah di Sabah ini maupun kita punya pelancong beberapa sudah kemalangan berlaku ya, disebabkan jalan raya kita yang tidak baik ini, infrastruktur yang kurang memuaskan. Di manalah duit semua yang dikatakan berbilion-bilion itu untuk pembangunan infrastruktur di Sabah? Tuan-tuan dan puan, lihat kita punya supply elektrik, lihat kita punya supply air, lihat kita punya parit-paritan. Semuanya boleh dikatakan third grade atau grade ketiga. Tidak betul, walaupun berbilion-bilion duit sudah digunakan untuk pembangunan di negeri kita ini. Peluang pekerjaan, teman-teman, peluang pekerjaan sebenarnya kalaulah kerajaan yang prihatin, tahu mengurus pentadbiran negara yang kaya Sabah ini, tidaklah anak-anak muda kita berhijrah ya, lari ke semenanjung Malaysia, pergi ke Brunei dan Singapura untuk mencari makan, cari hidup. Di sana mereka sengsara, teman-teman, karena mereka tidak mempunyai ya pendidikan yang cukup, mereka tidak mempunyai latihan vocasional yang cukup untuk bersaing dengan rakyat-rakyat daripada Myanmar dan juga daripada Bangladesh untuk pekerjaan di semenanjung maupun di Singapura atau Brunei. Inilah kelemahan kerajaan kita, UMNO Barisan Nasional mentadbir ya negara Sabah ini. Jadi tuan-tuan dan puan, satu daripadanya juga apabila kita lihat anak-anak kita yang pandai, cerdik di sekolah-sekolah, masuk ke universiti, bukan di sini. Jarang-jarang mereka berpelajaran di universiti di sini. Kebanyakan mereka pergi ke luar negara. Dan apabila sudah lulus dan menjadi seorang pakar ataupun expert dalam bidang-bidang tertentu, mereka enggan balik ke Malaysia, balik ke Sabah. Kenapa? Gaji kurang, peluang kurang, promotion kurang, semuanya kurang. Jadi mereka tinggal di negara-negara barat, di Australia, di New Zealand. Kenapa? Pasal mereka dihargai di negara-negara tersebut. Dan inilah yang kita panggilkan the brain drain, yang mengalami penghijraan otak kita ini, brain kita yang pergi ke luar negara. Sebenarnya mereka diperlukan di negara kita sendiri. Pendatang tanpa izin, siapa tidak tahu tentang pendatang tanpa izin? Tuan-tuan dan puan, mereka bukan saja sudah menjadi pengundi, mereka boleh berniaga, boleh sudah menjadi dalam bekerja dalam perkhidmatan awam dan juga perniagaan. Itu bukan salah mereka, teman-teman. Ini adalah salah kerajaan karena dia tidak mengurus pro immigration dengan beraturan. This is unregulated immigration procedure yang berlaku di negeri Sabah ini. Tuan-tuan dan puan, apakah kesan pendatang tanpa izin? Mereka mempunyai labor yang murah dan menghancurkan kita punya keadaan perniagaan di Sabah ini. Dan juga apabila kita mengadakan budget di Sabah ini, budget Barisan Nasional dan juga BN ini tidak mencukupi, karena budget itu khas saja, khas untuk rakyat Sabah yang tulen, tidak termasuk PTI tersebut tadi. Maka kita terjejaslah kita punya kesihatan, terjejaslah kita punya pendidikan, terjejaslah kita punya keselamatan dan juga negara kita. Inilah impak-impak yang kita lihat daripada PTI yang berada di Sabah ini. Tuan-tuan dan puan, kalau kita tanya sendiri, bagaimanakah kita mau hidup dalam suasana di mana barang-barang sekarang sudah makin melembung, dipanggil barang naik. Ada orang mengatakan barang naik ini adalah BN, barang naik. Tuan-tuan dan puan, kalau kau pegawai kerajaan mungkin oke sedikit, pasal dinaik-naikkan gaji setiap tahun, tiap-tiap budget. Tetapi bagaimanakah orang kampung, orang di luar bandar yang menternak, bertani, ya, sebagai petani, mereka tidak dapat kenaikan gaji seperti yang ada kepada perkhidmatan awam. Jadi itulah, tuan-tuan dan puan, apabila kita lihat ya barang naik ini, rakyat kita sekarang sudah boleh keadaan sempit. That's why kalau kita lihat banyak yang orang mengatakan barang naik ini adalah satu fakta yang melibatkan sesuatu pemikiran minda yang berubah
yang dimana rakyat kita sekarang di Sabah ini mahu berubah. They want to change of government because dia tidak tahan nih. Bila kan dia boleh tahan kenaikan barang-barang ini, kenaikan barang disebabkan oleh satu polisi yang tidak adil, misalnya kabotage polisi, di mana kapal-kapal yang mengangkut barang-barang tidak boleh terus berlabuh di Sabah, mesti pergi ke Port Klang dulu. Selepas Port Klang baru datang ke Sabah. Bapak-bapak, inilah dikatakan monopoli pasir, monopoli, dan juga melibatkan rasuah yang banyak. Inilah melibatkan bahwa keadaan kita di Sabah sekarang ini sudah susah. Barang naik ini bukan dikatakan satu fakta yang tidak serius, ini sungguh serius. Semua orang susah, terutama sekali orang di luar bandar, karena kalau kita tidak ubah kerajaan ini, maka barang naik ini akan menjadi satu fenomena, bukan lagi satu fenomena yang normal, abnormal. Dia akan naik dan naik dan naik sampailah keadaan di mana kita tidak boleh lagi hidup dengan orang dikatakan hidup dengan decent, ya, dengan baik. Tuan-tuan dan puan, budget, ya, budget Pakatan Rakyat 2013 baru dikeluarkan pada bulan Oktober. Apa bandingannya dengan budget UMNO Barisan Nasional? Budget Pakatan Rakyat Sabah melibatkan 7,2 bilion. Disebabkan apa? Itulah kesannya dengan kenaikan daripada 5% hingga ke 20% royalti minyak, tuan-tuan dan puan. Dengan adanya kenaikan itu daripada 5% hingga ke 20% mengakibatkan bahawa kita boleh mengadakan satu budget 7,2 bilion untuk menyelesaikan banyak masalah di Sabah, dari segi pembangunan infrastruktur, daripada social responsibility. Semua kita bagi kepada rakyat, kita senangkan rakyat kerana ada kenaikan oil royalty ini dari 5% kepada 20%. UMNO Barisan Nasional, dia orang kata tidak mau kenaikan royalty ini, tapi sekarang baru-baru ini dengan desakan Pakatan Rakyat, mereka sudah berubah, mengatakan mari kita bincang dengan oil royalty ini. Mereka sudah berubah, takut kerana Pakatan Rakyat akan tetap dengan dia punya pendirian bahawa dengan kenaikan 20% ini kita akan mengadakan satu budget yang betul-betul membantu rakyat seluruh di Sabah ini, tuan-tuan dan puan. Dan akhir sekali, tuan-tuan, kalau kita lihat pentadbiran Pakatan Rakyat, ada orang katakan bahawa Pakatan Rakyat ini satu kerajaan cuba-cuba, try dia lah, kinam-kinam. Tetapi nyata sekali kita selalu lihat pada tahun 2008 orang Sabah tidak tahu, orang Sabah tidak faham apakah politik di sebenarnya Malaysia. Mereka tidak percaya apabila kita bagi tahu bahawa banyak negeri-negeri di sebenarnya Malaysia akan jatuh, ya, semasa 2008 pilihan raya ke-12. Dan apabila keluarnya keputusan pada 9 hari bulan Mac, berlugai-lugai orang Sabah kerana melihat bahawa orang di Semenanjung sudah berubah. Mereka sudah mengatakan satu tsunami telah berlaku di Semenanjung Malaysia dan mengubahkan politik, senario politik di Semenanjung Malaysia dengan 5 negeri jatuh kepada Pakatan Rakyat, dan juga seluruh, ya, wilayah persekutuan telah tumbang di bawah tangan, diambil alih oleh Pakatan Rakyat. Itulah terjadi pada 2008 dan inilah bukti. I am saying this to you all, my friends, bahawa kalaulah aku katakan 11 negeri di Semenanjung Malaysia akan jatuh kepada Pakatan Rakyat, are you all going to believe it? Believe it or not, 11 state will fall to Pakatan Rakyat. 11 negeri akan jatuh. Akan jatuh. Jangan lagi kita tidak percaya. Pasal 2008 kita tidak percaya. But this time kita mempunyai satu keyakinan, kita sudah boleh percaya bahawa ini akan berlaku. Dan sebelum kita ketinggalan, saya rasa rakyat Sabah mestilah bangun, mestilah bangkit, mestilah ubah, tukar, memohon untuk menentukan bahawa Pakatan Rakyat akan menjadi kerajaan di negeri Sabah dan juga di Putrajaya. Tuan-tuan dan puan, sekian dan salam hormat.